okey, tak apa. Tak apa, nampak. Halang tak? Halang tak? Menghalang ni. Okey. Dah lah. Okey, boleh satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Lepas eh? Oh, la ilaha illallah. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah memberikan kekuatan, keselamatan bagi kita setakat ini, keamanan. Alhamdulillah, dan kita bersyukur dapat sama-sama salat secara berjemaah, dan kemudian kita dapat pula sama-sama insya-Allah duduk sekejap untuk kita buat tazkirah ringkas kot insya-Allah. Malam-malam Ramadan ni insya-Allah. Ada dua perkara. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan malam-malam akhir ini. Kita dah masuki pertengahan Ramadan, dah memasuki malam-malam untuk menuju kepada 10 malam yang terakhir. Maka kita dapati peluang kita untuk benar-benar mendekatkan diri kita dengan Allah dan mengambil bekalan sebanyak yang mungkin dalam bulan Ramadan ni. Semakin lama semakin sikitlah, tinggal sikit. Jadi oleh itu, maka marilah sama-sama kita nak menanamkan satu perasaan iaitu ingin sama-sama mengambil bekalan yang sebanyak mungkin, terutamanya di dalam bulan Ramadan ini. Dan terutamanya kita nak tanamkan satu perasaan bahawa mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Nak pecut habis. Kerana kalau ini Ramadan kita yang terakhir, maka sudah tentulah kita akan rugi kalau kita tidak maksimalkan. Kerana perjalanan kita di alam barzah atau di alam arwah dan kemudian menuju kepada alam mahsyar jauh. Perjalanannya jauh. Dia bukan sehari dua. Dia bukan setahun dua. Mungkin lebih daripada 1000 tahun. Mungkin lebih daripada 1000 tahun. Bayangkan kita akan dihisap oleh Allah satu-satu, seorang-seorang. Kita akan dihisap oleh Allah seorang-seorang. Dan seorang tu umurnya pula sampai mungkin sampai 100 tahun. Kalau umur umat Nuh alaihissalam mungkin panjang umurnya tu. Kalau mungkin kita ni mungkin dalam 60-an, 80-an umurnya. Dan bukan sahaja Allah SWT hisap main rangkuman macam itu je. Setiap saat, setiap detik, setiap nikmat yang diberi akan dikira oleh Allah. Allah akan hisap.
yang akan Allah hisab. Dan yang paling kita bimbang ialah apabila Allah menghisap kita punya amalan tadi, kita punya kehidupan tadi. Nabi kata siapa yang Allah hisap tak akan lepas. Tak lepas. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dihisap oleh Allah ni, satu, tunggunya lama. Yang kedua, tak lepas. Sebab bila Allah hisap, Allah menghitung, Allah mengira apa yang kita buat. Contohnya sembahyang tadi. Sembahyang ni bukan sekadar sembahyang tak sembahyang. Dah berapa kali sembahyang tak sembahyang, berapa kali tinggal ke buat ke. Kalau yang sembahyang tu Allah tengok, dalamnya ada lalai tak, dalamnya ada ikatan iman tak, ada ta'zim, ada merasa mengagungkan Allah ke tidak, atau dalam tu kita mengagungkan yang lain, ada syirik ke tak ada syirik. Jadi bab sembahyang saja pun dah banyak ceritanya. Ini belum lagi bab-bab kita dengan hablum minan nas, kita dengan manusia pula. Kalau kita ada sesuatu yang kita tertangguh dengan manusia di dunia ini, tak selesai, di akhirat nak kena cari pula, nak kena tengok pula, begitu. Jadi seorang pun mungkin makan masa, bukan sehari dua, auditing tu, mungkin seorang makan masa tahun. Bayangkan kalau seorang setahun, berapa juta, berapa bilion manusia yang ada dari zaman Adam AS sampai ke akhir kiamat, hari yang terakhir kiamat. Bilion, trilion, mungkin lebih lagi lah. Wallahu alam. Tadi kehidupan di alam mahsyar lebih panjang daripada kehidupan di alam dunia. Lebih panjang lagi. Jadi perjalanan kita masih jauh lagi. Walaupun kita kata hidup kita kat sini singkat, mungkin kita kata dah tak lama dah agaknya, saya dah umur dah panjang dah, umur saya dah 70-an agaknya. Tapi di alam roh ataupun di alam barzah, di alam mahsyar nanti panjangnya, dalam keadaan matahari yang begitu hampir, dalam keadaan panasnya, dalam keadaan laparnya, dalam keadaan hausnya yang tak terkira, lapar dan haus. Kalau satu hari tak makan pun kita dah penat, seminggu tak makan pun kita dah kata tak boleh dah, apa lagi bertahun-tahun tak ada sentuh makanan. Bayangkan laparnya, panasnya. Ini huru-hara di alam mahsyar, di padang mahsyar. Jadi sebab itulah kita nak ambil peluang dalam beberapa hari ni, lebih kurang belas-belas hari lah kot agaknya. Kita malam ke apa ni? Malam 17. Malam 18. Lebih kurang kan. Tak terkira dah, tak kira dah. Jadi dekat ingatlah. InsyaAllah. Okey, gitu kita nak ambil peluang. Jadi malam ni bagi mereka yang bersama-sama ini di sini di RK ni, yang dari Bulan Kasih, kita nak ambil peluang untuk kita melaksanakan, kita kata mengamalkan ilmu yang telah kita sama-sama dapat, yang kita bincang daripada semalam sepanjang hari tadi sampailah ke malam ini. Itu ilmu untuk kita beruzlah dan khalwat, kita nak mengamalkan ilmu untuk kita bertafakkur, nak melihat diri kita, nak melihat hubungan kita dengan Allah, nak meneliti apa yang sepatutnya kita teliti. Cuba kita cuba buat, cuba amalkan apa yang telah kita tahu tadi. Jadi mudah-mudahan malam ini kita akan dapat menghidupkan malam ini dengan suasana-suasana kita bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan sebagai permulaan, mukaddimah, titik tolak pertama, kita bersendirian bersama Allah. Dan bila kita bersendirian bersama Allah itu, mudah-mudahan kita akan rasa nikmat bersama Allah. Sama ada nikmat itu, nikmat kita merasai ihsan Allah, kasih sayang Allah pada kita, atau nikmat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena cuba amalkan. Sebab ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan. Jadi kita bincang panjang dah, insya-Allah. Jadi kita buatlah apa yang kita tahu sebentar tadi, dan insya-Allah tentang auratnya, tentang wirid-wiridnya, tentang dia punya tu, insya-Allah kita akan bincang nantilah. Dia lebih dalam lagi sebenarnya. Masa kita tak banyak.
Jadi malam ni kita cuba laksanakan apa yang telah kita bincangkan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita nak menunjuk, cuba kita imbas kembali. Saya pernah sampaikan perkara ini berkenaan dengan 5 sifat yang ada pada mereka yang ribat fi asqalan. Bagaimana Nabi sebut dalam hadisnya, afdal jihad ar-ribat, ar-ribatikum, dan wa afdalu ribatikum asqalan. Jihad yang paling afdal ialah ar-ribat. Ribat ni apa? Ribat ni orang yang mengikat dirinya berjuang pada jalan Allah. Dan latihan ribat ialah uzlah, ialah halwah yang kita dah bincangkan, bersendirian bersama Allah, mengasingkan diri kita daripada kesesatan, dosa yang ada di sekitar kita. Dan afdal ribat fi asqalan. Asqalan ini ulama-ulama yang mengkaji menyatakan bahawa Asqalan ini adalah satu daerah yang bersamaan dengan Gaza. Jadi yang kita kenal sekarang ni Gaza. Ini Gaza. Jadi Nabi gambarkan bagaimana orang-orang di sana tu ialah sebaik-baik al-murabitun. Sebaik-baik mereka yang mengikat diri dengan perjuangan. Itu antara yang digambarkan dalam hadis-hadis ini, hadis sahih. Jadi gambarkan kepada kita malam ni, kita tengok sikit. Saya pernah bersama dengan diorang, bersama-sama dengan mereka pergi ke sana sekejap, insya-Allah berpeluanglah melihat sedikit. So kita nak imbas sikit. Ada 5 sifat yang ada pada mereka yang saya tengok betul-betul perhati kan. Antaranya 5 yang menonjol. 5 yang menonjol. Kita tengok. Kita tengok supaya mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Bulan Ramadan ni kita cuba contohi mereka. Yang pertama, sifat mereka daripada anak-anaknya sampai yang dah dewasa, yang dah berumur, kan, mereka, sandaran mereka, kita kata sandaran mereka, pergantungan mereka, harapan mereka, yakin mereka hanya pada Allah. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Sehingga mereka telah menjual seluruh kehidupan mereka mempertahankan Gaza, ataupun mempertahankan Baitul Maqdis sebenarnya. Dia tidak putus asa. Walaupun sepanjang 360 km sempadannya dikepung dengan tembok yang ada 3 lapis tembok. 3 lapis tembok. Dan kemudian bukan saja 3 lapis tembok, di sebelah yang menghadap ke Al-Arish, menghadap ke Rafah, sempadan dengan Mesir, ada tembok kat belah bawah pula, ada besi pula tembok. Tembok atas, tembok bawah. Sebab dia tak nak bagi buat terowong. Jadi walaupun dikepung, walaupun dalam keadaan yang susah, tetapi mereka hidup dalam keadaan macam kita tengok biasa je. Malahan tubuh badan mereka sedap-sedap, badan sedap, tak kurus macam Afrika. Macam Afrika kita tengok kena kepung, dengan makanan susah masuk, nak keluar semua susah, kan. Kalau kat Afrika kan kurus-kurus kan. Kita tengok orang Gaza gemuk-gemuk, kan, macam sedap makan, padahal makanan tak adalah hebat macam mana, kan. Ini Allah pelihara mereka. Macam mana Allah pelihara mereka, kan? Allah pelihara mereka sehingga kan walaupun susah hidupnya, walaupun sakit, dengan ancaman bom tiap-tiap hari bom. Ni pun ada bom ni. Tadi dia hantar gambar saya, gambar Gaza City. Sahabat duduk kat sana tunjuk. Ni Gaza City, dia ambil gambar, dia bertepi laut. Gaza City, tengok ni Gaza City. Sebagainya dah jatuh, runtuh bangunan. Dah runtuh dah. Jadi nak sebut kat sini, kan, hidup mereka susah, tapi mereka hidup dengan tenang. Saya ingat konvoi Viva Palestina tahun 2000, akhir 2009, nak masuk 2010. Pada masa itu sebelum flotilah, kami pergi bergerak, banyak konvoi itu, konvoi darat, dari Eropah menuju ke Gaza, 3,000 km perjalanannya. Bawa kenderaan. Dalam perjalanan tu, mula-mula nak masuk melalui sebelah barat, iaitu sempadan Israel. Sempadan Jordan. Masuk ikut Jordan. Jordan masuk nak kena lalu Israel lah. Tempat yang dijajah Israel, baru masuk ke Gaza. Disekat, tak bagi masuk.
patah balik ke Syria, daripada Syria, kan, naik kapal laut, kereta-kereta tadi, naik kapal turun ke pelabuhan di Al-Arish. Kemudian yang orang-orang pula naik kapal terbang. Ada orang, alhamdulillah ada orang bagi sponsor kapal terbang. Kan, semua naik kapal terbang, tapi kena bayar sikit lah. Bayarlah juga, habis sikit. Naik kapal terbang, turun ke Al-Arish juga. Kemudian lepas tu, kan, pergi ke port, nak ambil kereta. Kerajaan Mesir lepaskan dah. Kerajaan Mesir tak apa, boleh, datanglah, buat. Lalu, ikut Rafah, sempadan Rafah tu untuk masuk ke Gaza. Kan? Jadi masa tu Allah izin pertama kali kami daripada Malaysia 12 orang. Ni konvoi darat, bukan konvoi laut, konvoi darat. 12 orang ni masuk ikut sekali dengan kawan-kawan daripada Eropah sebagainya. Masuk ke dalam port pelabuhan lah. Nak ambil kereta daripada kapal turun tadi. Dah ambil dan sebagainya. Tiba-tiba kami kena kepung dengan 2,000 askar daripada askar Mesir. 2,000 askar. Di Kairah dah berlaku demonstrasi. Daripada international yang datang nak pergi sama, tak disekat oleh Mesir dan juga orang tempatan. Dah ada kena pukul, dah ada yang cedera parah di Kairo masa tu. Kami yang tersekat di pelabuhan Al-Arish masa tu, kan, dekat situ tak boleh nak keluar, dikepung 2,000 askar. Kita tengok sebab kita masa tu dipimpin oleh Turki. Nak tunjuk sini kan. Jadi bila dah berada kat situ dikepung, kemudian sampailah mereka mula berkumpul dekat pintu pagar masuk pelabuhan lah. Askar semua dah kepung lah. Tak bagi keluar, tak bagi masuk. Saya ingat lagi masa tu macam mana nak buat. Dia kritikal. Masa tu berhadapan dengan askar Mesir, bukan Israel, bukan Yahudi. Jadi sehingga akhirnya pada masa tu kita try komunikasi, tak nak bagi sebagainya. Rupa-rupanya Israel dah cocok Mesir, suruh tangkap beberapa orang yang ada dalam konvoi. Jadi senarai ketua-ketua NGO yang nak ditangkap diberikan. Kami nak orang ni. Dia nak. Kita kata mana boleh kita bagi. Asalnya dah bagi pasport, dah bagi apa semua lepas, lulus. Tak ada masalah teroris ke apa, tak ada. Tiba-tiba kata Mesir, kami nak orang ni. Wakil-wakil NGO dari Eropah dan juga wakil NGO daripada negara-negara lain. Malaysia tak ada lah. Malaysia ni baik kan. Tak keluar nama. Jadi pada masa tu akhirnya kami dikepung, tak dibenarkan. Dan kemudian kata Israel tak dibenarkan bawa masuk ambulans. Ada nak orang sedekah ambulans masuk ke Gaza. Kemudian ambulans tak dibagi. Truk macam pick up Hilux sebagainya ni, pick up ni tak dibagi. Dia cuma bagi kenderaan biasa-biasa je. Jadi mana boleh macam itu kan. Kita pun duduk situ, tunggulah. Ni nak sebut kat sini masa tu sehinggalah malam mula, masa tu musim sejuk, malam tak sampai malam kan, tiba-tiba kan kita pun buat lapisan. Maknanya polis depan tu bukan polis, askar dengan cotanya, dengan senjata M16 semua depan tu lebih kurang penuh 12,000 keliling port, keliling port. Kami duduk kat sini kan, buat lapisan. Yang lapisan pertama tu, barisan pertama tu orang Turki yang badan besar-besar. 2 kali ganda, 3 kali ganda saya lah, 2-3 ganda. Duduk. Buat macam ni. Kan, selawat, ada yang nasyid kan. Macam itulah. Buat. Kemudian lepas tu barisan kedua, saya ni kira besar lah juga banding orang lain, ada layak lah jadi barisan kedua, duduk macam itu juga. Barisan ketiga, keempat, makcik-makcik, pakcik-pakcik tua yang ni anak-anak ke, barisan keempat, barisan kelima dan sebagainya. Gabung-gabung lah. Duduk macam itu. Nyanyi. Pada masa yang sama, ambil gambar lah. Dia ada bawa satelit, van satelit yang nak dibagi ke Gaza. Van satelit ni, dia boleh tembak ke mana-mana satelit untuk nak tunjukkan apa yang berlaku live. Itu Turki punya teknologi.
Jadi akhirnya lebih kurang pukul 12 malam, tiba-tiba datang beberapa orang daripada askar, mungkin dekat-dekat 10 orang lah dari askar turun, kan. Dia provoke orang yang kat depan ni. Dia provoke, dia spray apa namanya, bagi pedih mata ni. Lada, dia spray, dia datang spray. Dia nak provoke kita, nak suruh kita lawan. Sebab kalau kita lawan, ada alasan dia nak tangkap lah. Dia nak provoke. Ni pertama kali, kita mana pernah macam itu. Dekat Malaysia, tak sempat, spray, polis spray tak sempat, dah cabut sebab dia tembak dengan air kan. Dia tembak air, dah lari lah kalau Malaysia. Saya tak pernah lah pergi, tapi tengok kan. Kawan-kawan yang pergi tu tembak dengan air semua pakat lari. Daripada jauh ni depan mata ni, macam saya ke sini, depan ni dia. Dia spray lah, dia buat macam-macam, provoke kita supaya kita lawan. Yang lain semua, sabar, jangan lawan. Kita lawan, dia tembak. Memang dia cari alasan supaya kita tembak. Dia tarik lah, dia pegang lah, dia gini lah, apa sebagainya kan. Tahan. Pukul 12 malam. Kemudian tiba-tiba, tak lama lepas tu, tiba-tiba batu besar penumbuk ni, dia baling. Bayangkan, kalau lebih kurang 2,000 orang baling seorang seketul, tak 2,000 ketul. Baling, kena ni, pom. Sekali kena, jahit luka sampai 3-4 jahitan. Pada masa itulah, ukhuwah. Nak tengok ukhuwah. Ini orang yang nak cerita NGO dulu, lepas tu kita cerita yang Gaza pula. Ukhuwah dia, orang yang depan tu pegang, tak lepas ni. Ada 2-3 orang dah pensan dah kena batu tu. Batu datang, tutup macam tu. Macam hujan batu. Kami yang duduk kat belakang nombor 2 ni, kan, duduk di belakang yang barisan depan, badan besar tinggi. Tak kena lah. Kena sikit-sikit elak-elak, tapi depan memang kena. Jadi, kata orang yang situ, tahan, jangan tarik lagi, jangan bubar lagi. Sebab belakang ada orang tua, ada orang perempuan, ada budak-budak, kanak-kanak mengaji semua masuk semua, baru kita tarik yang bahagian depan tu. Jadi alhamdulillah, disiplin masa tu tak balas. Kalau kena ni, kena 2 orang koma masa tu, kena tepat kat kepala, pom macam tu kan. Macam kan tumbuk lah. Ni pecah ni. Bila tumbuk, pom kan. Jadi orang yang spray tu, budak-budak yang spray tu, lepas tu dia datang. Jadi bila kita dah masuk, 2-3 orang, tarik 2-3 orang polis tu. Tarik, tutup pintu, tutup dengan truk ada trailer besar. Bila masuk tu, pagar besi tutup, trailer tu tutup. Jadi tak bagi polis ke askar masuk. Tak boleh masuk lah dia orang. Tutup. Trailer dah kunci dengan, dia punya pagar tu dah kunci dengan trailer. Trailer dah duduk situ 2. Bila tarik tu masuk. Tapi sempat tarik 2 orang, 3 orang askar dia yang duk provoke ni. Tarik. Ada yang tarik kan masuk. Sebab kita bimbang kalau dia buat apa-apa, kita doang dia lah. Macam itu lebih kurang. Jadi keadaan tegang. Pukul 12 malam. Masa tu dah lapar. Tak ada makan, tak ada apa. Dekat pelabuhan pun tak ada, tak ada restoran ke kafe ke apa, tak ada. Jadi dah lah musim sejuk, lapar dan sebagainya. Jadi adalah juga buat makanan untuk Gaza. Masa tu buka lah sikit untuk kita makan, ada sebahagiannya kan. Jadi yang menjadi ketikanya, lepas tu dah letih sangat. Saya pun letih sangat masa tu, kami duduk situ. Jadi seorang-seorang gila-gila pancarkan live, telecast live apa yang berlaku ke seluruh satelit. Yang Turki punya satellite van tadi, pancarkan, buat seorang-seorang cerita, cakap seorang-seorang, nak cerita kami dikepung. Lebih kurang masa tu dah letih sangat. Saya pun kat mana nak tidur, letih, ngantuk sangat. Saya nak baring sekejap lah, nak lelapkan mata sekejap. Saya pun cari, akhirnya pergi ke surau. Dia ada tempat semayang dia, musallah dia. Semayang ni kecil lagi daripada ni. Masuk semua dah tidur dah, bergelempang lah. Tidur dah macam-macam. Jadi saya mesti kat mana ada kecil sikit duduk tidur gitu. Dapat duduk sikit pun cukup lah. Tapi sejuknya masa tu. Lebih kurang pukul 2 lebih pagi, ada seorang masuk ke surau, kejut. Bangun semua, bangun. Cakap bahasa Inggeris, bahasa Arab dengan bahasa Turki. Bangun dia kata. Kita pun terpinga-pinga, mamai, ada apa, bangun. Askar nak masuk. Bangun, pertahankan diri kamu.
Itu lebih kurang macam itulah. Terkejut lah. Kita dah lah tengah mamai-mamai. Saya pun pergi ambil jebak pergi tempat tu. Rupanya kawan-kawan Turki dah susun kereta melintang. Kereta maknanya 2 trailer depan, tutup pagar, tak bagi pagar terbuka. Kemudian melintang lah. Kereta dah melintang. Saya pun pergi duduk di belakang kereta. Pasal apa sembunyi di belakang kereta? Saya tanya. Kawan-kawan daripada UK, daripada Turki. Lepas tu saya kata, saya nak ambil gambar. Saya nak ambil gambar. Masa tu ada buat telefon, bateri pun ada lagi tinggal sikit, nak ambil gambar. Saya kata saya nak gambar-gambar, nak hantar Malaysia. Lepas tu saya pun nak pergi nak ambil. Kawan kita, seorang kawan daripada UK, tarik saya, brother, come. Kata, you want to be killed? Dia kata, nak mati ke? Dia kata kan. Lebih kurang itulah. Kenapa nak mati? Saya nak ambil gambar. Apa salah ambil gambar kan? Tu, tengok. Dia tunjuk atas pagar. Atas pagar, kan, rupanya dah ada sniper atas pagar tu. You want to get killed? Dia kata, kan, nak mati? Tu, tengok, sniper. Sniper ready to shoot. Siapa ambil gambar ke apa, dia shoot. Ready to shoot. Semua dah menyarap ke atas tu. Dah atas pagar-pagar, macam pagar-pagar simen lah. Pagar-pagar simen tinggi kan. Semua dah ada ke atas tu. Dah menyarap, ready nak shoot. Saya pun tengok, thank you. Macam itulah kan. Kita pun pertama kali kita ada pengalaman kena kepung askar macam tu kan. Orang Malaysia kan baik kan. Tak pernah demonstrasi macam tu, mana pernah. Paling kuat pun demonstrasi kan. Polis kita kan baik, paling kuat pun kan, dia tembakkan air je kan. Mana ada senapang senjata betul ni, M16 dan sebagainya. Jadi kan, rupa-rupanya dia orang nak masuk. Saya pun telefon ke Malaysia. Assalamualaikum. Telefon pun dah tinggal sikit macam tu. Telefon tak dapat, saya hantar mesej. Assalamualaikum. Tolong doakan kami dikepung. Mungkin ini mesej terakhir. Wah, dramatik sikit lagi. Ini mesej terakhir. Tolong doakan kami, ini mesej terakhir. Jadi orang Malaysia kelang kabut dapat mesej tu, terus disebarkan ke rumah-rumah madrasah tahfiz apa buat surah hajat. Masa tu ke Malaysia malam jugalah kan. Ada banyaklah berlaku peristiwa. Panjang ceritanya tu, nak cerita itu panjang kan, tapi kita nak cerita hal lain sebenarnya. Nak sebut kat sini kan, rupa-rupanya mereka nak ambil askar dia. Dijadikan alasan askarnya. Pada masa yang sama di Turki, di Istanbul ataupun di Ankara, kedutaan Mesir pada masa tu dah dikepung oleh lebih daripada 2,000 rakyat. Rakyat Turki dah kepung kedutaan Mesir. Sebab apa? Mesir kepung kami. Macam itu. Jadi Erdogan kata pada Hosni Mubarak pada masa itu, dia kata ke Hosni Mubarak, wahai Hosni Mubarak, kami tak akan bertanggungjawab seandainya rakyat Turki rempuh, masuk, habiskan kedutaan Mesir pada malam ini. Kerana kamu tidak lepaskan rakyat kami yang ada di pelabuhan El Arish. Erdogan cakap macam tu dekat Hosni Mubarak. Lepas tu dengar cerita pula berita lepas tu lah. Dengar berita cerita pula. Masa tu siapa jadi Perdana Menteri? Najib Datuk Najib. Dengar pula kan, Puan Seri ke? Datin Seri kan? Datin Seri Rosmah Mansur, First Lady Malaysia lah kan. Masa tu telefon isteri Hosni Mubarak, tolong lepaskan rakyat Malaysia. Dengar cerita, tak tahu betul tak betul, dengar cerita orang cakap kan. Mana semua nak kena tegang lah masa tu. PM pun tegang juga masa tu, Najib pun sebagainya. Sebab orang Malaysia kita kena kepung. Kita ada 12 orang rakyat Malaysia. Lepas tu apabila dalam keadaan macam itu, bila Turki bagi amaran kepada Mesir, kalau rakyat Turki masuk menghancurkan kedutaan Mesir, Turki takkan bertanggungjawab, maka kamu tak jawablah pada rakyat kamu, kenapa kamu serang NGO yang tidak ada apa-apa masalah. Ini bukan teroris ke apa, NGO saja. Akhirnya negotiate, akhirnya dia lepaskan. Pendek cerita, besok pagi lepas subuh dia lepas. Tapi keadaan cukup tegang. Saya cerita pendek, ada kisah-kisah yang pendek kan. Akhirnya pendek cerita, besok pagi boleh masuk Gaza. Okey. Masuk Gaza. Kan dalam keadaan kena kepung, dalam keadaan kena tembak sebagainya, tegang, stres sebagainya, sejuk, lapar,
masuk Gaza. Masuk Gaza dia escort oleh tentera escort. Nak tengok supaya kita tak olok-oloknya macam penyenayang lah macam itu. Masuk ke Gaza. Masuk aja dalam Gaza. Perasaan yang ada dalam hati masa tu tenang setenang-tenangnya. Macam pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Saya rasa gitulah. Orang lain tak tahu. Tapi semua seronok sangat bila dapat masuk Gaza. First time masa tu. Masuk ke sana. Walaupun Gaza ni terkenal dengan bom. Kena bom lah, kena apa kan. Tapi bila masuk kat situ, aura dia tu. Dia punya suasana dia tu. Rasa tenang aja. Tak tahu siapa. Rasa tenang. Jadi sampai mereka sambut, peluk, apa semua salam sebagainya. Dia letakkan satu hotel. Yang semua tu letak satu hotel dekat Gaza City. Jadi semua dijamulah makanan seadanya lah. Maka pagi tu sampai nak solat subuh. Solat subuh saya pun ambil semayang dekat tempat Singki dia. Singki Hotel. Saya ambil semayang. Bila saya basuh tangan, tiba-tiba tangan ni macam gatal sikit. Tapi teruslah. Kemudian basuh muka macam pedih. Kemudian bila nak komo-komo airnya tu nak kata masin pun tak masin, rasa pahit pun tak pahit. Air dia macam bitter ni apa ni? Macam pahit lah, macam tajam. Terus saya tak boleh nak komo. Ni air apa ni? Pertama kali rasa air Gaza. 1000 kali lebih teruk daripada air kita lah. Air kita ni orang tengok kan. Kalau tengok kat dalam tu, jangan tengok lah nah. Kat tangki tu jangan tengok. Tangki air, simpan air jangan tengok. Takut nanti tak nak basuh muka nanti. Jangan tengok. Halal insya-Allah. Halal dan thayyibah. Tanah liat yang merupakan salah satu yang akan mencantikkan kulit. Gitu. Skincare kan. Tapi Gaza teruk air dia. Saya rasa subhanallah, macam gini yang dia orang tak boleh minum air, tak boleh minum. Air ni air yang tercemar. Rupanya 80% air di Gaza tercemar. 80%. 20% saja boleh guna. Jadi ini air yang biasa-biasa, dia bagilah air yang itu. Baik, jadi kemudian dipendekkan cerita lah. Maka kami pun pergi jumpa sebagainya. Ada 5 sifat. Yang pertama sekali, hati mereka dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Dan mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makrifat kepada Allah ni memang mereka kenal. Akidah mereka. Kalau nak pergi sekolah pagi-pagi tu, saya tengok, perhatikan, nak pergi sekolah pagi-pagi anak-anak Gaza ni, mak dia tu peluk sungguh-sungguh, cium sungguh-sungguh, macam seolah nak berpisah dah. Sebab rupa-rupanya dia pergi sekolah tak tentu balik lagi. Sebab kalau F-16 datang, anytime nak tembak, dia tembak. Bila-bila masa nak tembak, dia tembak. Boleh meletup sekolah, runtuh sekolah, boleh mati anytime. Jadi pergi sekolah ni macam pergi perang. Budak-budak ni dia peluk sebab takut tak jumpa dah lepas tu. Ini tiap-tiap hari macam tu. Saya perhati balik, subhanallah, macam gini kehidupan mereka. Kan? Sentiasa diancam dengan bom, dengan helikopter Apache-nya, dengan F-16 jet pejuangnya. Tetapi jiwa mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebanggaan mereka? Kebanggaan mereka apabila mereka boleh mempertahankan Gaza. Saya tengok jalan-jalan ada terpampang iklan besar. Seorang laki-laki pegang senjata syahid. Yang ni syahid. Pergi ke pasar dia gambar. Kalau kita kat sini gambar most wanted penjenayah, perompak, penyamun. Kalau kita tampal-tampal tu dekat pasar atau kat mana ni dikendaki kan. Di sana yang ditampal, yang syahid ditampal. Ini yang syahid mempertahankan kampung sekian. Syahid mempertahankan sekian. Syahid dalam keadaan di sempadan. Syahid. Kemudian ayat yang kita baca selalu surah Taubah tu ditampal mata-mata. Apa ayat tu? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini ayat ni tampal mana-mana. Sesungguhnya Allah SWT membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan jannah.
Kalau kita mati ni apa? Gugur kan? Gugur. Kita kata seorang tu telah gugur, syahid. Dia tak panggil gugur, dia tak panggil jatuh. Dia kata telah naik ke atas. Jadi yang syahid ni menjadi satu simbol kebanggaan di Gaza. Satu simbol kebanggaan di Gaza. Siapa yang berjuang? Tak sama dengan kita. Kita kalau tengok balik ni, sehari balik contohnya nak balik kan, kita tengok iklan apa? Iklannya nyamuk tapi kan padahal macam ni. Iklannya ubat nyamuk, Shaltok kan. Iklannya perempuan kan, tunjuk apa-apa shampoo. Sana tak ada. Tak tahulah kalau kau dah ada pula, tak ada. Masa tu saya tak nampak. Tengok-tengok semua iklan semua tazkirah. Iklan itu tazkirah kan. Yang syahid ni, yang syahid ni, yang syahid ni. Jadi sehingga kan mereka dengan Allah SWT ni cukup dekat, cukup rapat. Dia tak nak keluar daripada Gaza. Ada satu kes ketika serangan tahun 2011. Ketika sebelum kami masuk tu ada serangan. Kan? Maka dalam serangan tu, pada peringkat awal saya nak masuk dalam Gaza, peringkat awal tak berjaya sebab Egypt tutup sempadan, tak bagi masuk. Kan? Sebab nampak bom turun, jatuh. Masa tu saya di sempadan di Rafah sebelah Mesir. Nampak meletup sana, meletup sini, nampak. Tapi tak boleh nak masuk masa tu. Saya dekat luar. Sebelum tu. Jadi tiba-tiba ada masa-masanya pintu pagar sempadan di Mesir tu, Mesir dengan Gaza dibuka. Bila buka, ambulan daripada Gaza akan keluar, pergi ke Cairo, nak bawa orang yang cedera. Ambulan Palestin. Dikisahkan ada seorang pelajar ataupun remaja umur 17 tahun, parah kena tembak. Dia kena tembak, cedera parah. Tembak mungkin daripada helikopter ke apa ke, tembak parah. Dibawa ke Cairo dan kemudian untuk dibedah, untuk diselamatkan. Allah izin sampai ke hospital di Kahira, di Cairo tu, duduk kat situ, dibedah sebagainya, selamat. Lepas beberapa hari dia tersedar. Bila dia tersedar je, kan, dia tanya dia, kat mana saya? Saya kat mana ni? Orang berkata, kamu selamat, kamu ada ke hospital. Hospital mana? Hospital di Cairo, di Mesir, di Egypt. Dia kata, kenapa saya ada di Cairo? Bila masa saya pergi Cairo? Dia kata, kamu cedera parah, kamu dah koma, dah nak mati dah. Bawa ke sini, alhamdulillah selamat. Diberi pembedahan, keluarkan peluru semua, selamat. Saya tak nak dekat sini, dia kata. Tolong bawa saya balik semula ke Gaza. Saya tak nak mati kat Mesir, saya nak mati kat Gaza. Itu semangat anak-anak muda. Mereka tak nak mati. Saya tak nak syahid di Mesir ni. Saya nak syahid di Gaza. Bawa saya ke sana, patah balik, biar saya mati di sana. Subhanallah. Ini jiwa perjuangan. Kenapa? Kerana mereka betul-betul meletakkan Allah di depan. Mereka kenal Allah, makrifat dengan Allah. Mereka yakin dengan janji Allah. Sebab tu dia tunggu. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan bukan saja yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yakin dengan kemenangan-kemenangan yang telah disebut oleh ulama-ulama mereka. Jadi nombor satu, sifat mereka yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Walaupun susah, dia tahu ini daripada Allah, qada qadar Allah. Dan yakin pada Allah ni, Allah tolong sungguh. Saya tengok dia orang ternak ayam, kita ternak ayam tak jadi. Besar-besar badan, larat tak larat nak jalan, terpaksa sembelih kan. Kita kat sini kan. Sebenarnya Allah nak ajar kita first time ni kan, banyak susah, air susah, semua susah kan. Kenapa susah ni? Yalah, adalah kelemahan kita tu kan. Allah nak didik kita supaya sabar, didik kita supaya belajar kan. Ayam-ayam kita tu kan, tercungap-cungap. Tengoklah kan keadaan, tengok dari jauh lah kan. Macam sakaratul maut ayam-ayam kita tu. Kenapa? Rupa-rupanya saya cek balik, bincang balik, sakit jantung. Ayam kita, kenapa sakit jantung? Beratnya 6 kilo, 7 kilo. Bayangkan ayam 7 kilo, 6 kilo. Ayam, bukan baby, ayam 7 kilo ayam. Sampai nak bangun pun, berdiri sekejap, duduk semula. Berat sangat kan? Kita pergi ke ayam tu kan, ayam kan takut orang. Bila berdiri nak jalan 2-3 langkah, tak larat, tidur balik, duduk pula. Kemudian tengok kita kan.
Nak sembelih lah dia kata dia. Tak larat. Jadi ayam dia terlalu sihat, obes dia gemuk. Gemuk. Kemudian sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Sebab tak exercise. Banding ayam kampung kan. Jadi kita tengok kalau katakan kita pergi ke dia nak jalan pun tak boleh, sembelih. Tu tanda dia kan. Nak jalan tak boleh. Sebab dia tak boleh jalan, dia nak pergi minum pun tak larat. Nak makan pun tak larat, dia duduk macam tu kan. Jadi ubat dia, kena siapa yang buat ubat, Taufik siapa? Kan. Besok kita bagi makan cili kat dia. Ni diminta oleh doktor lah. Doktor kata bagi cili supaya bakar lemak dia dan kemudian supaya jantung dia kuat. Kita pula alhamdulillah kebetulannya memang tanam cili. Kita akan bancur cili. Mungkin Tama punya sos tu boleh try guna dulu. Kan dah buat cili sos tu. Jadi kata bincang dengan Dr. Nick semalam, ini mesti sakit jantung. Saya kata ni masalah jantung ni. Sebab saya tengok tercungap. Maknanya kalau kita nak sedut, jantung tak kuat lah. Badan besar, tak exercise, nak jalan kan. Jadi jantung tak kuat. Ayam kan ni kan. Jadi dia kata ini masalah jantung. Jadi kalau masalah jantung kita kata kita ambil keputusan. Kalau dia berjalan tak berdiri boleh, berjalan tak boleh, ataupun tak nak berjalan langsung, malas terus, sembelih. Sembelih. Jadi siapa-siapa nak ayam raya organik probiotik, insya-Allah ada kat sini. Kita bagi makan sihat sampai gemuk dia kan. Daging dia tu. Baik. Jadi ayam dia Gaza, dia orang ternak ayam ni macam ni juga, nampak juga lebih kurang broiler juga. Dia punya reban dia tu daripada besi-besi dia, yang kayu-kayu tu. Reban dia bertingkat-tingkat macam rumah flat. Ada dalam seko. Besarnya ayam. Lebih kurang kita juga. Tapi ayam ni nampak sihat. Tak ada. Kita besar. Itu kan. Sian dia kan. Ayam kita ni. Saya pun tak sampai hati tengok ayam tu. Jadi bincang tadi nak tukar lah. Ambil itik pula. Tukar itik kuat sikit. Jadi dia punya ayam, dia ternak dia pasal tanah dia sempit tak banyak. Jadi dia ternak tinggi ayam itu. Jadi rupanya hidup. Dia punya buah strawberry macam buah apple macam ni. Buah strawberry besar. Ini barakah dia. Buah-buah dia jadi. Dia tanam sikit, tempat dia tanam kecil, tapi jadi besar-besar semua. Allah izinlah kan. Ada satu ketika Israel tak bagi pergi laut. Tak bagi nak nelayan pergi ke laut. Gaza ni orang nelayan. Kan? Tiba-tiba ikan datang ke pantai. Tak payah jaring ke apa, ambil je ikan. Besar-besar ikan. Ikan pari lah, ikan apa. Datang ke pantai, datang. Ada video tahun bila entah agaknya. Allah tunjuk, Allah jaga betul. Ni orang yang Allah sayang, yang kenal Allah. Jadi nombor satu, sifat mereka memang kenal Allah. Ya, sebab tu malam ni kita nak kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kita kenal diri kita, nikmat yang Allah bagi pada kita, ihsan yang Allah buat baik pada kita. Kemudian selepas tu kita nak rasa nikmat Allah tadi tu, terima kasih ke Allah. Seronok Allah bagi nikmat, ihsan Allah tadi. Kemudian selepas tu kita nak tengok pula kan. Kenapa kita diciptakan, kita tengok, kita kaji hidup kita, amalan kita. Sampai kita kenal Allah, sayang ke Allah. Itu nombor satu, sifat mereka kenal Allah. Ini cara ringkas. Nombor dua, sifat mereka dekat dengan Al-Quran. Nombor dua. Dengan Al-Quran ni, orang Gaza ni, subhanallah, memang dekat dengan Quran. Jadi kita kena tengok. Jadi dengan Al-Quran ni mereka yakin. Sekarang ni saya ingat dah almost 100% anak-anak mereka yang menghafal Quran 30 juz. Almost 100%. Sebelum ni saya dengar dalam 80-90%. Saya ingat sekarang dah lebih lah. Satu rumah mesti ada yang hafal Quran. Jadi bukan saja hafal Quran, mereka menghayati Quran. Jadi nombor dua, dengan Quran cukup rapat. Sehingga kan kalau ada berlaku apa-apa, Quran. Quran Asy-Syifa merupakan sumber kepada perubatan dan juga rahmah daripada Allah. Nombor dua, cara ringkas. Nombor tiga, hidup mereka benar-benar untuk berjuang untuk akhirat. Nombor tiga.
Nombor 3, yang mereka cari sungguh-sungguh tu akhirat. Sebab tu di sempadan mereka dia ada 20,000 kurang lebih 20,000 tentera. Brigade Al-Qassam, kan, 20,000 kurang lebih komando dia. Dan daripada 20,000 tu 2,000 akan ditugaskan di sepanjang sempadan. Kalau Israel nak masuk rempuh, tempur 2,000 ni dulu. 2,000 komando. 2,000 komando ni yang di sempadan semua hafal Quran 30 juz. Sembahyang malam, tiap-tiap malam, sembahyang duha, duduk dalam keadaan baca Quran, itu semua wajib pada dia. Jadi komando ni bangun malam, duha, baca Quran, kan? Ataupun baca kitab, kan? Ataupun buat sesuatu diwajibkan. Amalan ni yang sunat diwajib, itu baru komando. Jadi kita hari ni pun nak tengoklah. Jadi nombor 3 ni memang dia dengan kehidupan akhirat. Jadi hidup dia tak takut. Dia tak takut. Nombor 4, kehidupan mereka itu kasih sayang sesama mereka luar biasa. Ukhuwah. Luar biasa. Kasih sayang dia. Digambarkan di kalangan mereka ni, sehingga kan kasih sayang di kalangan mereka ni, sehingga kan sekiranya ada di kalangan mereka yang nak syahid, pada masa-masa tertentu Allah bagi tanda. Contohnya macam semayang berjemaah subuh, lepas semayang tu tiba-tiba ada bau datang, bau wangi. Bau wangi tu bau wangi orang yang mati syahid. Jadi bila bau wangi tu, masing-masing pun tengok antara satu sama lain, peluk sama sekali. Agaknya siapakah di kalangan kita yang akan syahid dalam minggu ni. Jadi lepas tu ada serangan, dan sungguh ada yang syahid. Jadi akrabnya mereka, sebelum syahid Allah dah beritahu sahabat-sahabatnya ada yang nak syahid. Maka mereka jaga sungguh-sungguh, peluk, kan, berpesan-pesan antara satu sama lain. Kemudian bila sampai waktu syahid, kan, lepas tu, kan, bila syahid tu baru tahu, oh punya sahabat kita yang ini. Bau wangi subuh tadi, subuh semalam ke, oh daripada sahabat ni rupanya. Memang baunya sama, baunya wangi. Ada satu ketika, kan, bila dah banyak meninggal tu, kan, jadi nak ditanam mayat seorang pemuda. Jadi pemuda ni nak ditanam, oleh kerana kubur tempat tu dah penuh sebagainya, dia nak tanam sekali dengan ayah dia yang dah meninggal, yang dah syahid 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. 5 tahun, 6 tahun sebelum dia dah syahid. Jadi digali semua, sebab nak tanam sekali dengan bapak dia. Gali, tengok bapak dia macam bau mati. Darah mengalir lagi. Tak ada reput, tak ada apa. Maknanya Allah pelihara orang syahid ni. Semua tengok, ambil gambar masa tu. Jadi anak dia letakkan kat sebelah bapak dia, satu liang. Sebab tempat dah tak cukup dah masa tu. Artinya bapak dia dah 6 tahun, 7 tahun, dia 5 tahun, 6 tahun dah meninggal dunia, masih lagi intact. Tak ada, tak ada hancur ke, pecah ke, jadi tengkorak ke, tak ada. Anak dia dibaringkan sebelah bapak dia. Ini yang menyebabkan mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan. Mati syahid. Jadi mereka yakin. Jadi sebab tu perjuangan mereka untuk akhirat. Kalau tengok wajah-wajah mereka, subhanallah, bercahaya. Terutamanya Brigade Al-Qassam. Sebab tu sampai sekarang Israel tak boleh kalahkan Brigade Al-Qassam. Sampai sekarang tak boleh kalahkan. Cuma mereka tak pergi lagi masuk ke sebelah Israel, kerana mereka tunggu siapa? Mereka tunggu Nusantara datang. Kalau Nusantara dah boleh datang ke Palestin, menghantar kekuatannya, masa tu mereka akan keluar, hancurkan Israel bersama-sama dengan Nusantara. Mereka tunggu kita. Siapa yang mengajar mereka ni, askar-askar komando Palestin ni? Siapa agaknya? Orang yang berkopiah hitam daripada Nusantara, general. Yang mula-mula ajar tentera Gaza ni, yang mula-mula seorang general berkopiah hitam. Sebab tu kalau kita pakai kopiah hitam ni, dia respect sangat. Kopiah hitam, terutamanya songkok, bukan kopiah je ni, songkok. Kenapa? Orang yang bersongkok itulah yang ajar komando dia, tentera dia. Dia yang pertama, antara yang awal, general dari Indonesia. Ajar sehingga mereka ada ilmu peperangan.
pertahankan diri. Sekarang ni semua pakar-pakar Islam, tentera-tentera satu dunia, komando duduk sana bersama, hajar. Mereka ada teknologi yang luar biasa. Contohnya terowong, teknologi terowong, teknologi tentera dia. Israel dia boleh scan untuk nak kesan terowong, tapi terowong tentera dia tak boleh kesan. Kenapa? Dia ada sesuatu yang disalut ke dinding tu, atas tu, sehingga dia punya scanner tu tak boleh nak tembus. Digambarkan ni teknologi dari Pakistan. Dia ada dia punya alat lah. Jadi gabungan satu dunia punya teknologi ni, orang Islam kita gabung duduk di Gaza. Di Gaza, di bawah tanah dia tu ada lapangan terbang di bawah tanah. Tengok macam biasa je lah. Tapi Israel pula dia nak habiskan bawah tanah ni punya, dia tembak bom dia Israel ni masuk dalam tanah, dia tak meletup. Kena tanah, bom kan meletup. Dia kena tanah tak meletup, dia masuk gali sampai 30 meter bawah tanah, baru meletup. Tu bom Israel. Sebab dia nak cari yang kat bawah tu, kat mana. Tapi sampai sekarang mereka tak boleh kalahkan tentera Islam, mujahidin yang ada di Gaza. Kenapa? Bila mereka meletakkan akhirat, bila mereka sungguh-sungguh ikhlas tadi, dengan ukhuwah yang hebat, dengan Quran yang mantap bersama Allah tadi, Allah pelihara mereka. Ini sifat yang keempat, ukhuwah. Sebab tu kita nak kena berjalinkan ukhuwah sama kita. Kalau ada terasa hati, kita maafkanlah. Janganlah kita ambil hati. Dalam tarbiyah ni jangan terasa hati. Terasa hati, ada orang ni cakapnya lebih, ada orang cakap tak banyak. Kita dah biasa tak banyak cakap, tiba-tiba jumpa orang banyak cakap. Kita terasa lah. Kita selalu duduk diam. Tiba-tiba dapat satu ni, nak iktikaf pula sebelah kita ni kan. Cakap banyak kat kita. Kita berkata, apa ni kan? Ganggu je kan. Ataupun kita ni pembersih, tiba-tiba orang ni pula pengotor. Kurang bersih lah. Bukan pengotor, kurang bersih. Kita memang jaga sungguh-sungguh. Jadi ada kelebihan kat kita, kekurangan kat sahabat kita, maafkanlah. Sebab apa? Sebab kita ni takmil wal istikmal, lengkap melengkapi. Itu yang berlaku di Gaza. Saya minta maaf, saya beritahu. Apabila seorang mujahid pergi perang, meninggal dunia, dia tinggalkan anak isteri kan? Maka untuk jaga anak isterinya, maka akan diambil oleh mujahid yang lain. Jadikan keluarga, jadikan isteri kan, untuk nak jaga keluarga. Bukan ambil isteri, tapi jaga keluarga. Itu suatu yang mereka galakkan. Tetapi kebanyakan daripada mereka yang telah kematian suami tadi, tak mau. Dia kata, saya tak nak kahwin dah, sebab saya nak bersama suami saya yang dah confirm masuk syurga. Suami dah confirm masuk syurga, nak kahwin dengan ni belum tahu. Walaupun dia mujahid juga kan. Tapi mereka menjaga sampai peringkat macam tu. Jadi anak-anak, sebab tu anak-anak dia macam keluarga dah, macam keluarga. Ini mungkin anak orang ni, tapi semua dah macam keluarga, rapat. Kenapa? Kerana ukhuwah tadi. Ini sifat mereka yang menyebabkan Allah tolong. Dan sifat yang terakhir, yang kelima saya nak sebut malam ni ialah apabila mereka berjuang, mereka bekerja, mereka beramal, mereka buat sungguh-sungguh. Itqan, penuh kesungguhan, penuh profesional. Bukan buat main-main. Dia rancang betul-betul, sungguh-sungguh. Saya sebut contohnya ketika peristiwa Lahad Datu kena serang dengan Filipin. Kita, tempat kita ni, kena serang Filipin. Ingat ni, Sabah. Kena serang dengan orang daripada Kesultanan Sulu, yang sebahagiannya nak serang negara kita. Di Lahad Datu, sempurna. Ingat lagi cerita tu. Jadi dalam cerita tu, ini cerita dalaman lah tapi tak apalah, tahulah kan. Dan salah satunya kita nak scan. Nak scan, tentera kita tak nampak sebab ada sesuatu yang melindungi mereka dari sudut pohon-pohon, pokok-pokok yang ada. Tiba-tiba saya dapat tahu maklumat demikian. Dia orang datang tanya macam mana nak buat, macam mana nak belajar. Sungguh-sungguh daripada sana dia bincang macam mana ni kita nak supaya tak boleh di-scan oleh Israel. Nak buat macam mana sekian teknologi nak tahu. Jadi
Mereka sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tapi satu benda yang saya kagum dengan mereka, pergantungan pada Allah ni. Saya bagi satu contoh. Kita ada nak bagi duit pada sebahagian daripada ni. Bila nak bagi ke dia tu, dia kata jangan bagi ke saya, bagi ke NGO berkenaan atau kerajaan berkenaan, supaya dia akan bagi sama rata. Dia punya kasih sayang sampai macam tu. Satu kisah yang terakhir sebelum kita tangguh, mungkin ada soalan ke, saya buka sikit lah kalau ada. Saya pergi ke kamp pelarian Palestin. Kamp pelarian Palestin ni lebih kurang 500,000 orang pelarian Palestin ada di Syria. Sebelum perang saya pergi. Satu tempat tu miskin. Dan saya melawat rumah yang terakhir. Rumah tu yang paling miskin. Dia orang dah miskin dah, dia paling miskin. Paling tidak ada. Dia sebatang kara, seorang ibu dengan 2 orang atau 3 orang anak masa tu. Saya ingat 2 orang anak. Seorang ibu, 2 orang anak. Dan mereka ni sebatang kara, sebab tu paling miskin. Suaminya tak ada, meninggal, syahid. Kemudian anaknya 2 kecil-kecil lagi. Dia seorang-seorang duduk macam itu. Tak ada keluarga dah. Tak ada ayah, mak, apa semua tak ada. Dia sebatang kara. Itu paling miskin. Orang tempat keluarga yang kami lawat terakhir. Dalam banyak-banyak tu kami lawat terakhir. Jumpa-jumpa kita bagilah sikit apa yang bantuan sikit-sikit pada dia, balik. Dalam perjalanan balik tu, anak-anak Palestin ni lari-lari ikut kami. Jadi saya ingat lagi duduk depan, yang boleh cakap-cakap kan, kamu dari mana, dia tanya soalan kan. Budak-budak Palestin, budak-budak kecil ni, dan jalan-jalan ikut, tengok kan, tengok agaknya kan. Jadi saya pun datang, masuk van saya nak jalan lah, kami nak jalan. Saya teringat saya ada beli kebab sebelum tu, beli kebab panjang ni lah, lebih kurang kebab daging kan. Ini perjalanan untuk makanan perjalanan kami sehari malam sampai malam. Perjalanan tu kita punya kebab ambil beli seorang satu untuk bekalan. Saya teringat ada kebab, saya tengok anak-anak tak sampai hati saya. Saya pun ambil kebab tu, saya keluar daripada van, saya buka van, saya bagi kat seorang depan tu. Nah, cool, gitu. Makan. Bagi kat dia lah. Saya tak sampai hati nak makan. Masa tu tengok budak-budak ni lapar dia orang ni. Tak ada makanan. Dia tengok kebab tu kan, agaknya mewah lah kat dia. Kebab tu kita beli memang daging apa semua memang mahal lah kan. Yalah, bagi kita tak ada apa, bagi dia memang mahal lah. Waktu dia tengok, kemudian kawan-kawan semua tengok kan. Lepas tu dia pun pergi ke belakang, lari ke belakang. Saya minta seorang kawan namanya Amir. Saya kata dengan Amir, ikut, kita nak ambil gambar anak Palestin makan kita. Nak ambil gambar, nak ambil video ke gambar. Ikutlah pergi belakang. Pergi belakang tu, dia pergi belakang, rupa saya ingat dia pergi belakang, nak lari, nak pegang seorang-seorang. Lapar budak-budak, pergi belakang, dia bagi pada seorang budak yang lain, kecil lagi. Saya tengok perhati, Amir duduk ambil gambar. Saya tengok dia bagi pada anak yang rumah yang terakhir saya pergi, yang paling miskin tadi. Rumah yang paling miskin tadi tu. Budak tu daripada rumah tadi tu, yang ikut juga, tapi budak tu kat belakang-belakang sikit, dia bagi kat budak tu. Lepas tu, budak tu yang paling miskin dalam kampung, dia paling miskin, dapat kebab. Kalau kita lari balik rumah, makan dengan mak, kalau kita lah. Ini saya menangis. Ini ukhuwah mereka. Dia buka kebab tu kat situ juga. Anak tadi tu, dia buka kat situ juga. Lain semua korban dia tengok, dia pecah sikit-sikit, patahkan sikit-sikit, bagi seorang satu. Semua dapat. Dia dapat pieces yang akhir kecil, dia dapat. Dia makan sama-sama, slow-slow makan, menikmati. Saya tengok, subhanallah, bagaimana mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan berjuang, mereka tahu erti ukhuwah. Anak-anak Palestin ni bukan kita kata orang yang sama duduk satu rumah, tak. Dan mereka susah, lapar. Tapi dia boleh rasa, kalau aku makan seorang ni, kenyang lah. Tapi sahabat-sahabat aku macam mana, dia patah-patah. Saya mengalir mata masa tu. Amir yang nak ambil video pun tak jadi ambil. Cengang dia tengok. Kita expect dia lari, dia patah balik rumah. Kita expect macam tu. Tiba-tiba dia duduk situ, dia pecah satu. Tak jadi ambil video. Tengok. Ini anak yang paling miskin tadi, yang kita sebut rumah terakhir kami pergi tadi. Ini kasih sayang mereka. Sampai ke anak-anak pun macam itu.
Jadi sebab tu kita di sini Allah bagi kita peluang untuk merasai ukhuwah macam tu. Tapi oleh kerana kita dah belajar hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, aku, engkau, tak rasa nak sayang sahabat. Tak rasa. Malahan kita tak appreciate, kita tidak menghargai persahabatan. Kita memandang ringan aja. Tengok sahabat ni buat ni tu, berat nak angkat benda, berat nak buat, tengok aja. Kita tak terasa pun nak membantu dan menolong dia. Jadi ini berlaku di sana, dan asbab ukhuwah dan kekuatan yang tadi sebut tadi, bersungguh-sungguh semua tu Allah tolong mereka. Sampai sekarang Israel tak boleh tawan Gaza. Sampai sekarang. Itu sebab itulah insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pengajaran. Ni semua kerana kita jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah, hati kita Allah pecah-pecahkan. Sepatutnya kita sayang sahabat kita. Malahan kesempurnaan iman pun sebab sayang sahabat. Tak boleh nak sayang. Dengki lagi ada. Tikam belakang lagi. Pengalaman saya mengajar di UAE sekejap. Pengalaman saya berada di beberapa tempat. Sampai tikam belakang. Tikam belakang pun ada. Yang buat tu ustaz-ustaz yang ada agama, ada ilmu agama. Depan kita, peluk-peluk kan. Gitu-gitulah semua kan. Depan kita salam, apa khabar akhi, saudaraku kan. Belakang. Kan, dia mengajar, dia kata kamu jangan ikut kan, sekian. Dia sebut nama saya lah. Kenapa? Ajaran sesat, dia kata. Dia cakap kat student-student. Tebakan fitnah pula, ajaran sesat, dia kata. Akhirnya saya pun berlaku satu peristiwa. Sampai berlaku satu peristiwa, cerita sikit ya. Saya kena teruk sebenarnya. Ada seorang ni pelajar Darul Quran, menghafal Quran 30 juz. Dia datang kuliah. Saya buat tiap-tiap minggu. Kuliah pelajar-pelajar ni kat UAE. Datang, ramai datang. Sekali datang ramai, penuh dewan. Bila buat masa tu lah, masa saya kat UAE tu. Lepas tu, tiba-tiba dia datang, agaknya dia seronok. Dia ikut 2-3 kali, 2-3 minggu lah. Sampai satu waktu, tiba-tiba dia pergi camping ke apa dekat Ulu Langat. Lebih kurang hutan-hutan sikit lah. Balik-balik, daripada camping, entah macam mana jin ikut dia. Tiba-tiba, hujan lebat, dia pergi kat tengah padang. Masa tu dia matrikulasi UAE. Tengah padang tu, dia bersilat. Macam Pak Gilau. Bersilat. Semua orang tengok dia, apa hal ni bersilat ni? Ini orang hafiz Quran ni, 30 juz ni. Bersilat. Gitu, lompat-lompat. Jadi, orang-orang pun bimbang sebab ada kilat-kilat semua. Kan kena kilat kan, tak pasal-pasal kan. Jadi, semua datang pajar-pajar datang. Masuk. Jangan kecaku. Aku tengah berlawan ni. Dan silat. Betul? Kan, datanglah waden-waden lain, datang. Kemudian, dia lari. Lari, terkepung. Dah tak boleh lari dah. Nak lawan dengan waden dan semua. Nak bersilat ni. Kemudian, kau jangan kacau aku. Hanya Ustaz Nur Azman saja yang faham aku. Sudah disebut nama saya. Ustaz Nur Azman yang faham. Kamu jangan semua. Kamu semua tak faham. Ya, dia lawan. Rupanya dia memang ada masalah. Masalah apa? Dia hafal Quran 30 juz. Tapi dia juga orang muda, budak-budak muda ni matrikulasi, baru lepas Darul Quran, buat program hafal Quran 18 bulan, masuk ke UAE, kan. Dia juga mat bunga, tahu mat bunga? Mat bunga ni playboy. Suka cari perempuan-perempuan ni. Kan? Dia bawa, kalau sana dulu panggil mat bunga. Jadi dia nak Quran, dia nak juga jadi mat bunga. Jadi Allah izin bertembung. Jadi oleh kerana dia dah ikut kuliah saya 2-3 kali, dia ikut gitu je, ikut duduk dan kuliah tu. Tiba-tiba dia petik nama saya. Habis satu UAE kata, Nur Azman, ajar silat kat dia. Sudah, ajar zikir apa tak kat dia. Saya pun dipanggil. Kemudian dipanggil, apa kau ajar ni? Jadi macam ni. Siapa dia? Saya pun tak kenal. Kan? Lepas tu cakap-cakap, akhirnya dia siasat sebagainya, adalah seorang ustaz. Ditugaskan untuk melihat saya punya ngajar apa semua, ambil nota, sudah rakam, ambil rakaman, dengar semua. Saya jumpa dengan dia. Ustaz tu pun warden juga, fellow.
Duduk sebelah pula tu, duduk sebelah. Kalau kita tengok sini dia kenal lah. Duduk sebelah kan. Duduk jiran-jiran. Saya jumpa dengan dia. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ustaz ditugaskan siasat saya ke masa tu? Sebab saya dituduh macam-macam. Sesat. Lepas tu Ustaz tu kata, betul. Baiklah Ustaz, saya nak tanya. Ada tak saya salah ke? Apa yang saya ajar sesat ke? Sebab semua nota-nota pelajar-pelajar semua diambil, dikajilah. Kemudian rakaman pun semua dah ambil. Maknanya dikaji sungguhlah. Ada tak? Kalau ada saya ajar tak betul, tolonglah beritahu. Saya nak betulkan. Bukan kita nak ni. Kalau ada kalau tak betul. Kalau betul, kena cakap lah betul. Janganlah biarkan fitnah ni merata. Satu UAA, satu matrik lah masa tu. Kali akhirnya dia kata, tak, saya dah tengok dah semua benda saya dah tengok lah. Daripada A sampai Z. Dia kata zikir yang mengarut-ngarut tak ada. Semua okey je. Cuma satu je saya tak tahu. Ni saya nak sebut malam ni. Satu je saya tahu. Sebab tu saya hold lagi. Semua okey ni. Satu je saya tak pasti. Sebab dekan suruh saya cari benda ni. Saya mau tanya dia, apa dia? Apa dia? Saya tak tahu ustaz ni sebenarnya orang UMNO ke, orang PAS ke, orang ABIM ke, orang IKRAM ke, orang apa. Saya nak tahu yang itu, dia kata. Sebab dekan nak tahu, dia kata. Tabligh ke? Mana-mana sebutlah satu-satu. Saya pun tengok dia kata. Tapi yang saya ajar apa semua, salah tak? Tak ada, semua okey, tak ada apa. Saya suka. Sebab nota-nota ni saya pun nak ambil juga, dia kata. Sebab kita mengajar, kita masukkan tarbiyah. Dia tak ada benda-benda tu. Jadi dia kata saya nak ambil juga. Tapi yang muskil, yang dekan nak tahu ni, kamu ni orang apa? Orang PAS ke, orang UMNO ke, orang ABIM ke, orang IKRAM ke, orang ISMA ke, orang macam-macam orang lah disebut. Yang mana satu? Saya tak tahu. Sebab kita low profile. Kita tak sebut, tak ni sangat kan masa tu lah. Orang tak kenal. Yang kenal student-student je. Masa tu bawa balik jugalah. Lepas tu saya cakap dengan dia, Ustaz macam ni lah Ustaz. Kalau saya jamaah A, Ustaz jamaah B. Saya orang UMNO, katakan Ustaz orang PAS contohlah. Masa dulu kan PAS UMNO gaduh kan. Dulu kan. Sekarang dah gaduh semula kan. Tentulah lepas ni Ustaz mesti ada gap dengan saya. Sebab kita kan baik ni. Jiran. Baik jiran. Jiran. Kalau forum pelajar ni, saya dia ni kadang selalu bersama-sama. Satu panel lah. Panel forum. Memang kat UAA ni kami ni panel UAA. Panel penceramah lah. Memang masuk. Jadi kalau saya jamaah A, Ustaz jamaah B, lepas ni sahabat persahabatan kita mesti ada gap. Oh, ni orang ni. Ni fitnah perpecahan antara jamaah-jamaah ya. Kalau saya jamaah A, Ustaz pun jamaah A, tentu ukhuwah kita dah tak ikhlas bukan kerana Allah, kerana satu jamaah. Oh, kita satu jamaah rupanya. Oh, brother macam tu kan. Jadi kita satu jamaah bukan lagi ikhlas dah. Sebelum ni kita ikhlas. Betul tak hubungan kita ikhlas? Kita tolong menolong, bantu. Dia pun duduk diam. Betul juga kita. Jadi yang penting yang mana? Iman ukhuwah lillah fillah ataupun iman ukhuwah asas dasar kan? Manusia buat. Itu wasilah jadi asas. Bukannya iman, bukannya ukhuwah lillah fillah. Dia fikir je, betul lah. Tak apalah Ustaz, tak apa. Nanti saya beritahu kat dekan lah. Ustaz orang baik kita lah. Habis lepas. Saya nak sebut, kena apa? Kena tuduh, kena fitnah ni. Macam-macam. Allah izin. Apa jadi kat pelajar tadi? Ceritanya. Akhirnya pelajar tadi, dia makin mengamuk. Masa tu saya pun tak jumpa dia. Kita tak tahu dia. Tak jumpa dia. Tapi nama saya dia petik. Lepas tu dia bawa ke UM, Jabatan Sekretaris. Sekretaris ni jabatan wat gila lah. Masuk kat situ, disedit dengan, dicocok dengan penenang. Buat penenang. Semua dia dah jadi ganas. Dia balik daripada hutan Hulu Langat. Tahjin mana ikut dia tu? Saya pula masa tu tak terfikir jin-jin ni. Ingat memang dia tak betul. Saya bapak dia telefon. Dia orang Johor. Tak sebutlah Johor bagian mana. Terlepas pula Johor ni. Bapak dia telefon saya. Mak cakap, tolonglah anak saya sebut. Dia percaya kat ustaz je, dia kata. Sudah. Dia baru ikut ceramah 2-3 kali ceramah umum macam itulah. Saya pun pergi lawat dia dekat Wat Gila. Dah masuk Wat Gila. Ni hafal Quran, jangan nak main-main perempuan.
Jadi gila nanti. Kalau nak kahwin cakap dengan ayah. Nak kahwin ayah. Kau dah kerja belum? Belum. Kerja dulu kat RK. Kalau nak kahwin sangat lah kan. Ini imam-imam kita semua muda-muda belaka ni. Mana tahu Allah izin ada perasaan-perasaan tu kan. Itu fitrah kan. Jadi saya jumpa dia kat buat gila tu. Dia tengok saya. Ustaz! Dia peluk kan. Allah subhanallah. Kita jadi sebesarlah. Nampak macam kita. Padahal dia sukalah kita punya cakap tarbiyah. Rupanya dia ada masalah dengan dia punya teman wanita. Dia teman-teman wanita dia ada masalah konflik. Jadi Allah izin jiwa dia tak tenang. Jadi dia pergi kuliah kita. Kuliah kita buat. Dia datang. Bila datang tiba-tiba agaknya dia rasa tenang. Itu dia suka tu. Kan? Kita kuliah kita bagilah penyelesaian sikit macam gini. Penyelesaian iman dia kan. Agaknya dia suka. Itu dia. Sampai sekarang akhirnya diberi cuti setahun cuti. Masalah mental. Setahun cuti. Dia suruh buat balik ke Johor berubat. Saya pun tak jumpa dah. Lepas tu last jumpa itulah dia. Jadi nak sebut kat sini, kalau kita nak ambil Allah, ambil sungguh-sungguh. Macam orang Palestin, ambil sungguh-sungguh. Jangan campur-campur. Saya nak juga nafsu, saya nak juga setan punya ni, saya nak juga gini-gini. Jangan. Ambil Islam habis sebab Dajjal nak keluar dah. Dajjal nak keluar dah. Jadi bila kita dalam keadaan yang genting sekarang, tentulah yang kita perlu kepada pertolongan Allah. So jangan kita mensyirikkan Allah. InsyaAllah. Okey, boleh. Tu kita last satu. Kita last. Ada soalan apa-apa? Ada tambahan apa-apa? Ada apa-apa nak tanya? Baik. Pakai ni kot. Bagi dengar sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azman, pembimbing kita dan juga pada ahli jemaah yang dihormati sekalian. Ringkasnya soalan kita dalam peluang ni lah. Dua soalan. Yang pertamanya tentang sebut dari luas. Secara meluas tentang kesusahan rakyat Palestin, saudara kita di Gaza, Baitul Maqdis dan sebagainya. Kita lihat bantuan-bantuan daripada negara-negara Islam yang kaya raya, negara teruk asli, nampak macam sepi saja. Jadi peringkat kerajaan, peringkat negara nampak macam sepi. Peringkat individu tu kita tak pasti. Mungkin Ustaz Nur Azman lebih jelas untuk tentang kepada kita. Dan mungkin juga anda semua dah dengar, tapi saya ni baru di sini. Mungkin amat perlulah, amat bermakna soalan tadi untuk dijelaskan kepada kita semua, pasal saya sendiri. Dan yang keduanya, kita lihat segi organisasi yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Ke arah manakah kita nak menyokong sesuatu pergerakan-pergerakan yang menggunakan nama Islam? ISIS, Sister in Islam. Nama sedap, tapi segi amalannya menentang Islam. Di manakah stand kita? Di manakah kita penjelasan supaya kita tak rugi? Mujahadah, mujahid. Dan saya teringat perkataan yang dibawa oleh Ustaz Nur Azman, riba. Iaitu kita jelaskan, saya sikit di sini, saya dengar tazkirah tarawih ini, tazkirah Ramadan ini, ada penceramah tersebut. Dan kita dengar biasa, 3 perkara apabila manusia ini meninggal, semua pahalanya terhenti. 3 perkara lah yang membawa lagi pahalanya berkembang. Subur di alam kubur dan seterusnya, iaitu sedekah jariah. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian anak soleh yang berdoa. Dalam tazkirah berkenaan Ustaz Sun menyebut, iaitu perkataan ribat dia. Semua pahala manusia ini terhenti, tamat dengan kematian. Kecuali disebut itu murabitan fi sabilillah. Murabitan dihuraikan di situ, dia kata penjaga-penjaga pintu masuk negara Islam, keluar masuk rasnya musuh
Kalau nak masuk tu mesti melalui pintu tersebut dan menemui mereka dahulu. Dan sekiranya mereka mati, pengawal pintu masuk negara Islam tersebut, sekiranya mereka mati dalam tugas fisabilillah itu mempertahankan negara Islam, mati syahid, pahala mereka terus subur sampai hari kiamat. Kalau mati syahid yang 3 tadi, kalau mati yang 3 tadi, ini pahala yang kita berkembang, ilmu, sedekah jariah, doa itu mungkin pendek, ini sampai hari kiamat lagi panjang. Fadilat pahala yang diperolehi oleh orang yang mati syahid, dan mereka ni aman, tenteram daripada azab kubur. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia kata di situ. Dan kita nampak di sini orang-orang Palestin, saudara-saudara kita mempertahankan Baitul Maqdis, menjaga pintu dirosak, diganas, diganyang oleh tentera ataupun orang-orang Israel itu sendiri. Adakah itu nampaknya jelas lah. Tapi kita nampak dunia yang ada di sini, atas nama Malaysia ataupun negara lain, atas nama-nama yang gunakan nama Islam, merosak kita baik. Tidak kalau kita masuk terperangkap, tersalah langkah, akibatnya kita sendiri yang menanggung di atas kejahilan kita. Sila beri penjelasan. Terima kasih. Siapa nama awak tak ingat? Alhamdulillah Abang Abdul Ghani kita atas 2 perkara yang dibangkitkan. Jazakumullah khairan katsira. Yang pertama sekali tentang negara Arab yang adakah negara Arab ni dia membantu Palestin. Jadi secara umumnya kita dapati bantuan dari negara ni hampir tak ada. Tapi bantuan daripada rakyat, orang awam, NGO. Kita maaf, saya lupa tadi. Iaitu kalau rakan-rakan kita yang bertugas di negara Teluk ni, mereka kata kalau negara Teluk mengeluarkan zakat, habis seluruh dunia orang umat Islam tak miskin selama ini. Termasuk Palestin, mana Myanmar ataupun mana-mana. Kalau mereka keluar zakat yang dikatakan wajib itu. Tetapi itulah, saya nampak peranan itu nampak macam tak nampak lah. Itu. Baik, alhamdulillah. Jadi masalah zakat atau wakaf daripada negara-negara Timur Tengah ni, kan, kalau tak semua, tapi saya rasa semua lah, dikawal oleh syarikat-syarikat yang sebenarnya syarikat Yahudi. Contohnya wakaf yang di Saudi, wakaf yang di kebanyakannya dia punya financer, punya planner dia, yang plan zakat, yang jaga wakaf tu, kebanyakannya syarikat-syarikatnya itu ada syarikat daripada bangsa Yahudi. Jadi sebab tu duitnya tak sampai macam melepaskan batuk di tangga gitulah. Dan dari sudut bantuan ke Gaza contohnya, yang betul-betul membantu pun daripada negara ni tak banyak sangatlah. Yang betul-betul ada bantuan daripada negara yang keuangan ni, yang pertama sekali sebenarnya Malaysia, Indonesia. Kemudian yang kedua Turki. Yang ketiga dari Qatar. Jadi Qatar, Turki, Malaysia dan Indonesia ni, Malaysia lah yang digambarkan tu. 3 ni kalau gabung ditakuti oleh Israel. Takutlah. Tapi setakat ni tak boleh nak gabung betul lah. Jadi kalau kerajaannya, sebab tu Middle East banyak diktator. Jadi diktator ni harta tu dia punya, dia pegang dan dia kontrol semua sekali. Tak sampai. Betul sebut tadi, kalau harta wakaf, harta zakat yang ada daripada kekayaan negara-negara Arab ni cukup untuk nak kontrol, nak cover semua kesusahan umat Islam satu dunia. Tapi Allah izin dikuasai oleh Mulkan Jabariyah tadi. Kerajaan yang di belakangnya tu, yang di belakang ada yang kontrol. Saya bagi satu contoh. Ketika ada satu soalan daripada wartawan berkenaan Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ni sebelum tu dia belum jadi lagi, dia baru putera mahkota, baru dilantik. Jadi bila dah jadi putera mahkota tu, orang barat dah bimbang, wartawan bimbang. Dia satu soalan, macam mana Muhammad Salman ni masa itulah. Maka seorang
dalam satu convention wartawan, jurnalis yang di New York, ada seorang wartawan ni, jurnalis daripada Israel. Dia bagi ucapan. Dia kata, kamu jangan bimbang Muhammad Salman, dia kata. Aku dah jumpa dia dan aku dah wawancara dengan dia dan aku puas hati. Dia pun cerita. Ini contoh, kata kerajaan yang menguasai negara-negara ini kan. Dia kata, Muhammad Salman tengok aku, orang Israel, orang Yahudi, dia kata, engkau tahu tak? Sungguh aku ni lebih kenal Israel, lebih kenal Yahudi ni lebih daripada engkau sendiri. Muhammad Salman sebut. Dan aku sayang Israel lebih daripada engkau sayang. Engkau ni kapitalis, aku ni sayang aku betul, kata Muhammad bin Salman. Jadi dia kata, dia heran, macam mana orang Arab boleh sayang dengan Yahudi? Dia pun kata, sebenarnya dia kata semua putera-putera yang besar-besar ni daripada raja-raja ni, anak raja ni, kalau di Saudi contohnya yang disebut, semua tu dia punya penjaga kepada anak-anak tu ialah seorang Yahudi. Kalau dia sendiri contohnya Salman, King Salman tu punya yang jaga anak-anak tu, seorang Yahudi berbangsa daripada Ethiopia berkulit hitam. Yahudi tu nampak agamanya, dia bangsa Yahudi tapi agamanya macam agama Kristian macam itu. Jadi dia yang kontrol semua pergerakan anak-anak sebagainya. Anak-anak sekolah mana apa, dia yang kontrol. King mana sempat nak tengok, dia kontrol semua. Jadi kami dikenalkan tentang Yahudi, tentang Israel dan sebagainya sejak kami lagi kecil lagi. Kami dah dikenalkan. Aku sebelum besar aku dah kenal dah Yahudi. Engkau pun tak tahu sejarah engkau. Jadi kata jurnalis tu, dia kata Muhammad bin Salman lebih Yahudi daripada kita, dia kata. Itu masa tu dalam convention di New York. Jadi nak sebut tu, kalau dia macam gitu, agaknya yang lain macam mana? Yang jadi pemimpin nampak macam Islam tapi wallahu a'lam. Jadi sebab itulah akibat daripada itu berlaku kesusahan umat, berlaku penganiayaan, macam perampasan di Palestin, di Yaman, di Syria, di mana-mana sahaja. Di mana negara-negara umat Islam tadi duduk diam. Walaupun sebenarnya mereka boleh bantu. Saudi bom lagi, tembak lagi Yaman, bagi susah. Bunuh lebih daripada dah habis 100,000 orang, anak-anak mati dah kat Yaman. Bom mana tu? Bukan bom daripada mereka, bukan berkarya bom daripada Saudi. Saudi bantai Yaman. Kenapa dia bantai Yaman? Atas kita kata fitnah yang ditimbulkan dari Amerika, dan akhirnya seolah-olahnya macam nak bantai bantai Syiah di sana. Seolah-olahnya macam tu. Sebenarnya yang nak bantai tentera berkuda, 12,000 tentera berkuda yang ada di Yaman yang akan bangkit di akhir zaman. Itu yang dia nak cari. Itu yang diprovok. Dan tentera itu pun dah ada sekarang di pergunungan-pergunungan di Yaman. Dah ada dah. Seorang sahabat daripada sana begitu, dah ada dah. Mereka tak termakan dengan provokasi Saudi. Duduk aja. Tak lawan pun. Belum masa nak lawan. Macam Gaza, belum masa nak bangkit habis-habisan. Jadi itu dia seluruh kerajaan. Jadi siapakah yang membantu sebenarnya? Yang bantu bisnesmen Islam, orang-orang awam, orang yang kaya-kaya di kalangan orang Islam kita, NGO daripada Qatar, daripada mana kan. Tapi Qatar ni lembut sikit lah. Bandingkan negara-negara lain, Qatar ni lembut sikit. Dia banyak membantu juga. Qatar ni. Adalah juga Qatar ni. Kalau negara lain tu kebanyakan tak ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian sikap kita tentang organisasi yang nampak macam Islam, contoh Sister in Islam. Jadi kalau kita kaji sungguh-sungguh, memang mereka akan menggunakan organisasi Islam untuk menghancurkan organisasi Islam. Dia akan gunakan pemimpin Islam untuk menghancurkan orang-orang Islam. Ini daripada dulu lagi. Sebab tu Nabi gambarkan dalam hadisnya, yang aku takut bukan Dajjal. Yang aku bimbang bukan Dajjal. Yang aku khawatir bukan Dajjal, iaitu a'imma mudillin. A'imma, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi ini memang mereka buat lama dah. Jadi kalau tengok Sister in Islam ni, berapa ahli dia? Agak-agak berapa ahli dia? Agaklah. Yang ada kat belakang ni lebih ramai daripada ahli Sister in Islam. 6 orang aja, 5 orang aja. Kemudian dia petiklah nama Marina Mahathir, dia petik kan.
5-6 orang aja sistem Islam ni. Tapi suara dia macam ribu ahli dia. Duduk belakang lebih ramai lagi daripada sistem Islam. Kenapa? Propaganda media dia, bajet dia boleh buat ni. Kita tahu kenal seorang-seorang sistem Islam ni. Memang dia liberal, memang dia orang yang akan menentang Islam yang sebenar. Jadi sikap kita kena berhati-hati dengan mereka. Di belakangnya ada tangan-tangan hidden agenda yang memang nak rosakkan Islam. Dipanggil woman liberation, pembebasan wanita. Apa yang nak bebaskan? Kalau saya tanya kan malam ni, contoh satu soalan. Kamu nak hak-hak wanita. Wanita mesti lebih atau mesti sama dengan laki-laki. Nak tanya, adakah perkara-perkara yang pada wanita yang tak ada, yang ada pada lelaki pada hari ini? Contoh ada tak? Hak dari sudut hak lah. Hak hidup ni bebas. Jadi imam tak ada buat apalah. Memang imam tu dah agama. Yang bukan agama, kehidupan ni. Ada tak? Yang laki dapat, perempuan tak dapat. Ada tak? Tanya dengan perempuan-perempuan yang nak woman liberation ni, pembebasan wanita, tanya dia, ada tak? Yang laki-laki buat, kamu tak boleh buat. Contohnya, laki-laki berniaga boleh, kamu tak boleh berniaga. Laki-laki boleh belajar, kamu tak boleh belajar. Kehidupan, bukan agama. Agama lain, kehidupan ni. Hak-hak kehidupan. Ada tak? Cuba cek balik. Tak ada. Apa yang laki buat, perempuan boleh buat. Laki boleh kerja, perempuan boleh kerja. Laki boleh belajar, perempuan boleh belajar. Sama aja. Laki boleh PM, perempuan pun jadi boleh PM. Hampir-hampir Puan Izzah jadi PM Malaysia. Hampir-hampir kan. Boleh. Cuma masa tu tak sampai. Baik. Habis, mana hak yang kamu nak perjuangkan tu? Kalau dah sama, nak perjuangkan yang mana? Kan? Nak suruh lelaki mengandung juga ke? Macam itu kan. Mana boleh lelaki mengandung? Sampai kiamat pun lelaki tak boleh mengandung. Kecuali perempuan yang jadi laki-laki, boleh mengandung. Nampak macam lelaki, rambut pendek, suara kasar, badan sado. Tapi rupanya perempuan. Kan? Saya tengok satu majalah, abang begini. Satu majalah tu, budak tu cakap, saya yang melahirkan saya ialah bapa saya. Yang melahirkan saya bapa saya. Dan yang menjaga saya dengan kasih sayang emak saya, dia kata. Macam mana bapa boleh melahirkan? Lepas tu dia tunjuk gambar bapa dia mengandung. Memang mengandung sungguh. Mengandung, gambar bapa dia mengandung, laki-laki mengandung, betul. Kan, kemudian kan dia lahirkan, betul, lahir betul, laki lahirkan. Oi, pelik benda ajaib ni. Rupanya hak laki-laki jadi suami tu perempuan asalnya. Transgender. Dia jadi laki-laki perwatakannya, tapi dalamnya masih ada lagi rahim lah apa tu, perempuan. Jadi bila dia kahwin pula, yang jadi isteri dia tu laki-laki, pondan jadi perempuan, macam Sajat. Sajat dia dah mengaku dia perempuan kan. Saya tak boleh dah taubat dah, saya dah tukar semua, dia kata. Sajat kan. Orang dah tahu dah benda ni. Jadi rupanya jadi isteri tu Sajat. Seperti Sajat dan Sajat, seperti Sajat. Laki-laki jadi perempuan, pondan. Yang jadi suami tadi tu babuk. Maknanya perempuan jadi laki. Jadi mengandung, siapa mengandung? Suami yang mengandung. Jadi bila anak disebut mula-mula, betul ke ni? Ni hak asasi ni kan, transgender ni. Rupanya hal tu jadi macam terbalik. Terbalik. Bukan kata yang mengandung tu laki-laki, tak. Yang mengandung perempuan, yang jadi laki-laki. Dia nak anak sangat, bagi dia kata. Mengandung. Jadi ini masalah ni. Nak hak laki-laki perempuan. Apa perempuan yang tak boleh buat, yang laki boleh buat? Selain daripada agama. Agama jangan sentuh. Agama lain. Kehidupan. Hak kami. Sebab yang cakap hak liberation ni, orang bukan Islam. Orang Islam pun nak cakap juga. Takkan orang Islam menjadi imam pula. Kan contohnya kan. Okey, tak apa. Yang kehidupan. Tak ada. Laki-laki boleh belajar, perempuan boleh belajar. Laki-laki jadi pemimpin, perempuan jadi pemimpin. Laki-laki boleh main bola, perempuan main bola sekarang. Kan? Semua boleh pakat belaka, boleh buat belaka. Main sepak takraw pun boleh perempuan. Jadi mana hak perempuan yang diperjuangkan? Jadi tipu je. Jadi itulah maksudnya. Banyak sikap kita dengan penipuan-penipuan organisasi yang nampak macam Islam ni, rupa-rupanya mereka ni nak menipu orang Islam je.
Tak ada hak-hak semua, tak ada. Tipu je kat situ. Wallahualam. InsyaAllah. Banyak lagi NGO yang bukan Islam ni, ataupun yang liberal banyak sekarang ni. Yang nama Islam banyak. Kan? Saya ada dia punya senarai, nanti kita tunjuk nanti. Apa sikap kita? Nombor satu, kita berbaik sangka dengan dia dari sudut tak nak gaduh. Itu je. Kita tak ada masa nak gaduh dengan dia. Biar je. Tapi apa yang dia cakap, apa yang dia buat, semuanya kita tak payah fikirlah. Tolong fokus kat kita punya kerja kita. Mereka akan merosak, kecuali bila mereka memporak-pegandakan ataupun buat sesuatu yang melibatkan akidah kita, akidah umat, baru kita sebut. Buang masa. Sistem Islam hanya 6 orang je. Paling tinggi pun 10 orang. Paling tinggi lah. Tak percaya tengok dia punya ni. Bukan ibu-ibu, tapi seolah-olah bercakap tu mewakili seluruh wanita yang berpendidikan tinggi. Seolah macam tu kan. Kita lagi ramai daripada dia. Kena pula organisasi Islam ni lagi banyak kan. Juta-juta lagi. Jadi itulah kan. Begitu juga dengan liberal. Begitu juga dengan gerakan gabungan agama-agama. Sama juga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kekeliruan ini tidak akan menjadikan kita tertipu lah. Sebab kita tahu ini memang bumi masa penipuan sedang berlaku. Yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik, yang benar dikatakan yang salah dikatakan benar. Terbalik. Kita kena hati-hatilah insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan dapat sikit sebanyak lah, no? Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah cukup no? Kita ada more dah sejuk dah jadi kita ada minum more. Dekat sini tak ada more lah, minum sendiri-sendiri kan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk bangun malam ni. Kita buat iktikaf. Siapa yang nak iktikaf, siapa yang nak uzlah, kita dah bincang dah tajuk uzlah yang bagaimana, khalwat yang bagaimana, bersendirian dengan Allah. Tajuk ni kita dah bincang tadi, siang tadi, sepanjang hari. Mudah-mudahan kita faham, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan jadi orang yang kuat dalam melahirkan murabitun. Yang terakhir saya sebut pasal murabitun tadi. Hadis tentang murabitun ni, sebenarnya amal jariah ni bagi amal jariah je. Maksudnya amal yang dibuat saja. Contohnya anak yang soleh, anak soleh aja. Itu pun kalau anak soleh tu doakan dia. Kemudian ilmu yang diajar, sekadar ilmu saja. Ilmu yang diajarkan. Ataupun harta yang disedekahkan jariah. Tapi orang yang ribat ni, semua amal yang dia pernah buat, yang dia biasa buat, semuanya akan berterusan. Maknanya kalau dia sembahyang malam, tiap hari sembahyang malam, dia mati, Allah bagi pahala seolah-olah dia sembahyang tiap-tiap malam sampai kiamat. Bukan sedekah ni, jariah ni macam dia dah. Jadi sebab tu orang yang ribat fi sabilillah, yang ikat diri dengan perjuangan ni, dua benda besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Apa dia? Yang pertama sekali, Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Kenapa Allah ampunkan dosa dia? Kerana dia berjuang tadi. Maka tanda pertama Allah ampunkan dosa dia, dia tak masuk ke dalam azab Allah di alam barzah. Setengah ulama hurai, dia tidak masuk alam barzah, dia masuk alam arwah. Jadi seperti orang syahid ni masuk alam arwah. Arwah ni special, dia hidup, cuma tak sama macam kita. Dia di alam lain, alam arwah. Dia hidup. Apakah kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati? Kan ada ayat Quran surah Al-Baqarah, sungguhnya mereka hidup dengan rezeki kami. Dia hidup. Jadi ulama mentafsirkan, sebahagian ulama mentafsirkan, dia hidup dalam arwah, dia tidak duduk dalam alam barzah. Maknanya dia tidak diseksa di alam barzah. Yang pertama, Allah ampunkan dosa dia. Yang kedua, Allah naikkan darjat dia. Ni hadis Nabi. Dua benda Allah bagi kepada orang yang ribat, orang yang berjuang perjalanan Allah. Naik darjat. Kenapa naik darjat? Sebab dia dapat pahala berkesinambungan. Apa yang dia buat sepanjang hidup sebelum mati, bila oleh kerana dia mati sebab agama Allah tadi, Allah izinkan seolah-olahnya dia masih sembahyang sepanjang malam, dia masih baca Quran sepanjang masa, masih berpuasa sepanjang hari. Maknanya Allah naikkan darjatnya walaupun dah meninggal dunia, tapi pahala amalan itu berterusan. Bukan jariah je, semua yang dia buat. Kalau dia sedekah, sedekahlah. Katakanlah dia buat sedekah. Setiap Jumaat dia sedekah, maka Allah bagi sampai hari kiamat. Setiap Jumaat. Ini orang yang fisabilillah. Tapi kenapa hadis ni kita tak tahu? Baru tahu. Baru kita dengar. Kenapa?
Sebab mereka musuh Islam. Tak mau hadis-hadis seperti ini keluar kepada umat Islam. Sama macam hadis Imam Mahdi. Hadis Imam Mahdi ni mutawatir, sahih. Tetapi tak semua orang bincang pasal Imam Mahdi. Dia kata Imam Mahdi ni sesat lah, apalah apa. Ini pengganas lah, apa macam-macam. Jadi hadis-hadis ni kalau kat Saudi, tak boleh cerita pasal Imam Mahdi. Kalau di Saudi. Kenapa? Bila cerita Imam Mahdi, akan lawan kerajaan Saudi. Jadi ditutup hadis Imam Mahdi, ditutup. Tak boleh. Hanya orang-orang tertentu aja ataupun pelajaran tertentu. Lain tak boleh bincang pasal Imam Mahdi. Siapa bincang pasal Imam Mahdi di Saudi, ditangkap. Kenapa? Kerana dia tak mau ada golongan yang besok menentang kerajaan. Jadi ada sebagian hadis-hadis ni, terutama hadis akhir zaman yang memang ditutup. Memang tak disebarkan. Jadi seperti hadis ribat ni, kalau kita tahu hadis ribat daripada dulu, dah lama kita buat. Tapi kita tak tahu. Baru tahu. Itu pun nak dekat-dekat dajjal nak keluar. Tapi Alhamdulillah lah kita tahu juga. Daripada tak tahu langsung. Jadi memang sebagian hadis ditutup. Untuk kepentingan orang tertentu lah. Dia jaga tutup, tak bagi. Ini apa yang saya faham daripada kawan-kawan kita yang sebahagiannya belajar di sana. Dia cakap, dia beritahu. Memang rupa kita cerita pasal Imam Mahdi di Madinah, di Mekah. Imam Mahdi. Cerita ni, akan ni. Tak lama, kena apa syekh yang cerita tu kena tarik lah. Tauliah dia kena tarik lah. Macam kat sini lah, Ustaz Azaidul pun dah kena tarik tauliah kan. Siapa lagi kena tarik tauliah? Ustaz Wadi tu kena tarik tauliah kan. Tak bagilah macam tu. Jadi hadis ribat ni kita asing. Kenapa? Sedangkan ini besar ni, hadis ni besar ni. Dia punya jangkauan dia besar. Lebih hebat daripada orang amal jariah. Amal jariah ni 3 perkara tu, kalau benda tu berjalan, contoh kita buat ni. Ni kan amal jariah ni. Selagi surau masjid dibuat atas kita ni, sepanjang kita guna, orang yang buat semua dapat pahala. Tapi apa kata kemah ni diruntuhkan? Habis pahala, tak ada dah. Kiamat tak, belum kiamat lagi, tapi kemah dah runtuh, habis. Tapi ribat sampai kiamat pahalanya. Kan lain, kan lebih hebat. Tapi ditutup. Hadis-hadis ni kita tak dengar, jarang dengar. Orang tak beritahu pun. Tak keluar pun khutbah. Ada pernah keluar khutbah hadis ribat? Tak ada. Tak pernah jumpa lah, pokok ada. Saya pun tak sampai tak ni. Jadi nak tunjukkan sini, memang musuh Islam, dia kontrol apa yang nak disebut, apa yang nak ditahan daripada sebutan. Contohnya istilah jihad. Istilah jihad, dalam silibus kita ada lagi tak? Tak ada. Tak ada lah istilah jihad. Cuba tengok dalam silibus pendidikan Islam itu. Ada tak istilah jihad? Tak ada dah. Tak ada. Dia potong. Kenapa? Jihad ni teroris. Padahal jihad ni bukannya perang. Jihad ni macam-macam. Jihad ekonomi pun jihad juga. Jihad pelajaran pun jihad juga. Jihad dari sudut dakwah menulis jihad juga. Jihad lawan nafsu pun jihad juga. Kan? Jadi, tapi ditutup semua. Seolah-olah jihad ni teroris. Siapa yang tahan ni? Musuh Islam. Musuh Islam. Jadi, dia brandkan begitu. Jadi sebab itu ada sebagian hadis tu disahan, disekat. Kita fahamlah sebab kita berada dalam mulkan Jabbariyah. Kerajaan, kepimpinan kerajaan dunia. Kerajaan dunia, bukan Malaysia ke mana, dunia pegang ni. Jadi situlah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Allah berikan kita kekuatan untuk terus ikhlas, istiqamah di atas jalannya insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa rabitah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala syati fi sabilik ya Allah wa amitna ala syati fi sabilik ya Rahman
وأمت على شهادتك يا رحيم إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah esok ada kuliah subuh insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.